Hai, apa khabar semua? Walaupun kamu masih lagi berada di rumah, tetapi pembelajaran kita akan tetap diteruskan. Apa yang kita akan pelajari pada hari ini? Kita akan pelajari tajuk yang baru iaitu Bab 8 Penduduk di Malaysia. Mari kita saksikan. Untuk tajuk ini, murid dapat menjelaskan dengan contoh taburan penduduk di Malaysia dan membincangkan faktor-faktor yang mempengaruhi taburan penduduk di Malaysia. Taburan penduduk di Malaysia merujuk kepada sebaran penduduk di satu kawasan atau negara. Menurut sumber Jabatan Perangkaan Malaysia, anggaran jumlah penduduk Malaysia pada tahun 2016 adalah seramai 31.7 juta orang. Kita teruskan kepada kawasan yang berpenduduk padat, di mana kawasan ini adalah lebih daripada 200 orang bagi setiap kilometer persegi. Menjadi tumpuan penduduk kerana kawasannya yang rata dan subur, sesuai untuk pertanian, perindustrian dan pelombongan. Contoh kawasan adalah wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Shah Alam Selangor, Kuching Sarawak dan Kota Kinabalu Sabah. Kawasan berpenduduk sederhana pula didiami oleh 50 sehingga 200 orang bagi sekilometer persegi. Banyak tertumpu di kawasan pertanian, pesisiran pantai dan bandar kecil. Contohnya, Tumpat, Dungun dan Felda Tunku. Kawasan yang berpenduduk jarang merupakan kawasan yang kurang daripada 50 orang bagi sekilometer persegi. Tertumpu di kawasan yang berhutan tebal, kawasan tanah tinggi, bergunung ganang dan kawasan pedalaman. Sebagai contoh adalah Tasik Banding di Perak, Kuala Tahan di Pahang dan Kapit Sarawak. Mari kita lihat peta taburan penduduk negara Malaysia, di mana peta yang diwarnakan warna merah adalah kawasan berpenduduk padat, diwarnakan warna perang adalah kawasan berpenduduk sederhana dan warna kuning adalah kawasan berpenduduk jarang. Kita teruskan lagi kepada faktor-faktor yang mempengaruhi taburan penduduk di Malaysia. Terdapat 4 faktor iaitu fizikal, ekonomi, sosial, dasar kerajaan, governance. Faktor fizikal yang pertama adalah tanah pamah, kawasan tumpuan penduduk kerana sesuai untuk pelbagai aktiviti ekonomi. Sebagai contoh, kawasan dataran Kedah Perlis, dataran Kelantan. Antara kawasan tanah pamah yang menjadi bandar ialah Seremban, Petaling Jaya, Sibu. Faktor fizikal yang kedua adalah kawasan tanah tinggi. Kawasan ini kurang menjadi tumpuan penduduk akibat darjah ketersampaian yang rendah dan kawasan ini melibatkan kawasan banjaran di Malaysia, contohnya Ulu Tembeling dan kawasan banjaran Kapuas Hulu. Dan faktor fizikal yang ketiga adalah kawasan pinggir laut dan saliran, kawasan yang berpenduduk padat dan sederhana padat, menjadi tumpuan penduduk akibat pengaruh kegiatan ekonomi perikanan dan pertanian. Kawasan pesisiran pantai dan sungai menjadikan kemudahan perhubungan yang baik seperti Besut dan juga Sungai Rajang di Sarawak. Mari kita lihat faktor ekonomi. Yang pertama adalah pertanian. Kegiatan pertanian di dataran Kedah Perlis, dataran Kelantan dan Delta Rajang menjadikan kawasan tersebut berpenduduk padat. Yang kedua adalah perlombongan. Kegiatan perlombongan petroleum dan gas asli di Kertih Terengganu dan Miri Sarawak. Yang ketiga adalah perikanan. Kawasan perikanan juga menjadi kawasan tumpuan penduduk. Kawasan perikanan berpenduduk sederhana padat, contohnya Semporna Sabah dan Tumpat Kelantan. Dan yang terakhir adalah perindustrian. Sektor perindustrian mampu menyediakan peluang pekerjaan yang menggalakkan penghijrahan penduduk. Sebagai contoh adalah Bayan Lepas Pulau Pinang, Shah Alam Selangor dan Batu Berendam Melaka. Mari kita lihat faktor sosial pula. Yang pertama adalah infrastruktur, di mana kawasan yang mempunyai kemudahan seperti air, elektrik, kemudahan telekomunikasi serta kemudahan pengangkutan menjadi tumpuan penduduk. Dan yang kedua adalah pendidikan, kawasan yang mempunyai kemudahan pendidikan seperti pusat pengajian tinggi menjadi pilihan. Sebagai contoh, Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI, Tanjung Malim di Perak.
Faktor keempat adalah dasar kerajaan dan governance, di mana yang pertama adalah pembukaan bandar baharu. Pembukaan bandar baharu dapat menarik lebih banyak penduduk berhijrah. Yang kedua, pewartaan hutan simpan dan taman negara. Langkah kerajaan mewartakan kawasan tertentu sebagai hutan simpan dan taman negara demi kelestarian dan menjadikan kawasan tersebut berpenduduk jarang. Sebagai contoh, Taman Negara Pahang, Taman Negara Pulau Pinang dan Hutan Simpan Royal Belum Perak. Dan yang ketiga adalah tanah rancangan, pembukaan kawasan pertanian melalui rancangan tanah persekutuan Felda menyebabkan tanah tersebut berpenduduk sederhana padat. Di sini ada sedikit homework untuk kamu. Yang pertama, siapkan nota. Tarikh 28 April 2020 dan indeks adalah bab 8 penduduk di Malaysia, buat di buku nota. Yang kedua, lengkapkan modul geografi sehingga bab 8 dan yang ketiga, jawab kuis online di GC. Tamat sudah pembelajaran kita. Diharap murid semua faham dengan isi pembelajaran pada hari ini. Jumpa lagi pada minggu hadapan. Stay home, stay safe, love geography. Bye.